أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini untuk kita meneruskan permulaan kepada surah yang ke-9, surah yang bagi sebahagian orang adalah penuh dengan kontroversi, tetapi surah ini adalah satu surah yang melambangkan betapa seriusnya mesej hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa keamanan, untuk membawa kepada kesejahteraan. Dan pada hari ini kita bersama dengan surah At-Taubah, surah yang ke-9, halaman 187, dan kita memulakannya dengan bersama pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Safas serba hitam ini. Oh, hari ini garang, kita garang sikit Ustaz. Wah, ya, okey. Subhanallah. Kita ada surah, satu-satunya surah yang Ya. tidak bermula dengan bismillah Betul, Ustaz Ustaz. ya. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikitlah mengapa dia tak baca bismillah Ustaz ya. Okey, Silakan. baik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, secara ringkas Ya. surah At-Taubah tidak bermula, satu-satunya surah yang tidak dimulai dengan basmalah, antaranya ialah kerana surah At-Taubah turun khusus tentang perperangan ataupun turun ketika peperangan. Jadi tidak boleh bercampur, sahabat menyatakan tak bercampur perperangan dengan keamanan. Ya. Jadi tak ada basmalah dalam surah At-Taubah. Ada juga saya baca pandangan antara daripada Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa surah At-Taubah sebahagian surah Al-Anfal, jadi bersambung macam tu. Begitu juga ada menyatakan surah At-Taubah surah Al-Baqarah. Jadi tidak diletakkan basmalah, tapi yang senantiasa kita dengar daripada guru-guru kita menyatakan bahawa itulah sebab turunnya surah At-Taubah ini ketika peperangan, bermaksud keamanan, tapi turun ni ketika bergolak, dan juga menyatakan bahawa surah At-Taubah ni banyak menceritakan keburukan-keburukan orang-orang munafik. Jadi tak sesuai ataupun tak diletak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan pula kita baca pula tak dan rasa tak sawai lah. Sebab dah biasa baca bismillah, tiba-tiba nak baca juga dengan basmalah. Jadi menambah pula bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan, ini memang turun macam ini. Jangan kata salah type ke apa. Jangan rasa tak saya rasa tak best, tak boleh. Jangan macam tu pula nanti sah. Ya, jadi itu adalah panduan bagaimana tuan-tuan memulakan. Ya. Kalau katakan bermula nanti kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, okey ya, tapi lepas tu terus sahaja dengan bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi mari sama-sama kita perhatikan kepada apakah sinopsis bagi halaman 187 ini. Bermula daripada ayat yang pertama, kita melihat kepada kaum musyrik ya, kaum musyrik melanggar perjanjian dan pengumuman besar daripada Allah Subhanahu taala dan Rasul, perang ke atas mereka serta berlepas tangan. Maksudnya tidak ada kaitan langsung, tidak lagi boleh bekerjasama dengan orang-orang yang memerangi, yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat 1 hingga 4. Dan kemudian kita akan lihat pada ayat yang ke-5, kewajipan memerangi orang-orang musyrikin ya, tidak kira di mana pun mereka berada, dengan syarat yang jelas ya. Saya letakkan situ dengan syarat yang jelas yang kita akan baca daripada ayat 5 nanti, dan memahami konteks sejarah ya, bagaimana ayat ini diturunkan. Dan pada ayat yang ke-6 kita akan melihat bahawa tentang hukum ya, bagaimana tentang keamanan, macam mana kalau ada orang musyrik itu memohon untuk berlindung, apakah yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Jadi ada 6 ayat sahaja pada halaman
1987 ini sebagai panduan kepada kita Ustaz ya, bahawa surah At-Taubah ini biasa dikaitkan dengan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal adalah analisis selepas menangnya perang Badar ya. Dan bila melihat kepada surah At-Taubah, ini adalah peristiwa pembukaan Mekah ya, peperangan dan akhirnya membawa kepada pembukaan Mekah, Fathu Mekah. Dalam surah ini menariknya Ustaz ya, cakap pasal perang itu ini apa sebagainya, tapi bila sampai Mekah langsung tak ada apa-apa ya. Jadi menarik sebenarnya. Nak ceritanya apa, umat Islam kena buat persediaan sebaik mungkin dengan panduan daripada Allah, tetapi Allah tidak semestinya suruh berperang libas kepada tengkuk manusia, bukan semestinya berlaku begitu. Malah sebenarnya yang berlaku realitinya pada tahun ke-8 Ustaz ya, 8 Hijrah pembukaan Fathu Mekah itu tidak ada pertumpahan darah walaupun setitis. Itu yang menariknya. Tapi kita sama-sama lihat dahulu kepada surah ini untuk sama-sama kita hayati Ustaz ya. Dan mungkin satu pertanyaan, ini surah ini bila tak ada auzubillahi minasyaitonirrajim pasal perang, maksudnya Islam ni memang suruh perang ke ya? Jadi sekali lagi yang kita ingin tekankan, perang ni dia ada 3 konsep Ustaz ya. Satu ialah melindungi diri. Ya. Orang serang rumah kita perang balik. Itu memang semua orang boleh buat. Pasal nak melindungi diri, harta keluarga semua ya. Yang kedua adalah kita nak balas balik ya, balas balik, bukan melindungi tapi nak membalas balik. Yang itu hanya boleh dibuat bila ketua negara mengumumkan perkara tersebut. Kena ada panglima angkatan perangnya umum baru boleh buat. Tak boleh pula persatuan A kata rasanya kita dah kena perang ni, dia umumkan pada persatuan dia, jom kita pergi perang. Itu asas kepada pembinaan ISIS ataupun Daesh apa sebagainya. Dia bukan berdasarkan pada negara ataupun pemimpin tertinggi, dia hanya kumpulan dia sahaja. Kita rasa tak payah percayalah pada pemimpin negara kita ni, kita buat sendiri. Itu bukan difahami sebagaimana difahami oleh para sahabat ya. Sahabat bersama dengan Rasulullah ketua negara berbincang dahulu, barulah mengambil tindakan. Itu pun kalau katakan diserang. Islam hanya apabila diserang barulah ianya boleh berperang, bukannya serang tiba-tiba sahaja. Yang mula adalah bukan Islam. Yang ketiga ialah kita preemptif ya, maksudnya kita rasa orang tu akan buat jahat, kita nak serang terus. Itu langsung tidak ada dalam Islam. Kita tidak ada teka orang lain nak serang kita, kita serang dulu. Itu bukan kita. Itu adalah tindakan orang-orang yang tidak beriman yang berlaku pada zaman Rasulullah. Jadi perspektif ini penting kerana apa? Khawatir nanti ada yang kata ya, kalau saya di US dulu Ustaz ya, surah inilah yang dibawakan. Dia kata kalau nanti kita baca ayat daripada ayat 5 nanti ya, memang itu ayat paling ganas satu ya, ayat terorisme diistilahkannya. Tetapi kita akan cuba faham dengan betul, dan penting tuan-tuan faham perkara ini betul, beritahu pada kawan ya, penceramah-penceramah bawakan dengan perspektif betul. Khawatir ia akan mewujudkan cara fikir yang salah di kalangan orang Islam, mewujudkan terorisme, ataupun orang bukan Islam pun bila dia rasa macam ganasnya, kita sendiri tak dapat nak jawab. Saya dulu tak dapat jawab lah Ustaz, disebabkan tak faham benda ni kan. Jadi harapnya mungkin kita dapat kongsi sikit pada hari ini. Kita mulakan dengan bacaan ayat 1 hingga 3 insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita telah masuk ke surah yang ke-9. Subhanallah, Al-Anfal dah habis malam, hari ini masuk surah At-Taubah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, daripada 114 surah, hari ini kita dah habis 9 surah. So insya-Allah mudah-mudahan kita dapat terus ke surah-surah berikutnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga menuju kepada Ramadan kita, rutu Ramadan kita dihiasi ataupun kita bekal dengan kekuatan bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi mari kita mula baca dengan saya nak cuba permulaan ini dengan murattal ras. Ras boleh ras ni maksudnya kelas dia macam tegas ya. Tegas sikit ya. Jadi insya-Allah kita cuba tuan-tuan dan puan, jom sama-sama bacaan kita. Kalau biasanya dengan bacaan ras ni antara imam-imam yang baca antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Shuraim, Syekh Abdullah Al-Juhani antaranya pernah bawa juga. Kalau di Madinah mungkin Syekh Budair kan baca dengan Tarannum Ras. Jadi bolehlah kita cuba insya-Allah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من
المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga ayat 4 Ustaz ya. Ustaz membacakan 4 ayat pertama untuk sama-sama kita melihat kepada apakah intipati daripada surah At-Taubah. Nama lain bagi surah ini adalah surah Bara'ah. Ya. Bara'ah itu maksudnya pemutusan ataupun tidak berkaitan langsung pun, tidak akan melindungi kepada pihak yang berkaitan ya. Jadi kita ada istilah al-wala, wilayah, iaitu kita saling melindungi kepada sesama orang beriman, dan juga bara' bersama kita terputus daripada orang-orang yang bukan beriman ya. Jadi dalam ayat yang pertama ini Allah menyatakan bara'atum minallahi wa rasulih ya, inilah penyataan pemutusan hubungan antara Allah dan Rasulnya kepada orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi apakah yang berlaku sebenarnya? Pada tahun 8 Hijrah berlaku peristiwa Hudaibiyah, iaitu apabila Nabi daripada Madinah Ustaz ya nak pergi ke Mekah. Ingat dah rindulah kampung ni kan. Sampai Hudaibiyah tak masuk lagi ke Mekah itu. Ustaz masih ingat lagi ya, tempat yang ada binaan batu-batu tu kan. Tak ada apa yang special pun ya, kecuali peristiwa berlaku di situ. Ada orang kata dia jumpa pokok Hudaibiyah kan. Pokok tu dah lama habis dah kan. Dia pergi cara dia khurafat-khurafat yang berlaku ya. Baik. Jadi apakah yang berlaku? Nabi kena tahan dan discuss apa sebagainya. Nabi patah balik bersama dengan sahabat. Jauh Ustaz ya, 400 lebih kilometer itu, bukannya naik bas ke naik Asia ke apa ke. Naik unta, nak jalan kaki apa sebagainya, patah balik. Jadi apakah yang menyebabkan patah balik itu? Kerana mereka melakukan perjanjian Hudaibiyah, iaitu ada syarat-syaratnya, keamanan, dan perjanjian itu sebenarnya dalam masa setahun 2 tahun itulah Nabi sebenarnya membuat lagi perjanjian dengan pihak-pihak lain kerana peperangan tidak boleh berlaku di antara musyrik di Mekah dan juga orang-orang di Madinah. Baik. Jadi apakah yang berlaku selepas itu? Bila sudah berlaku tak sampai sepatutnya setahun lebih kurang begitu,
perjanjian itu terbatal. Allah. Ya, perjanjian itu terbatal kerana apa? Kerana orang-orang pada waktu itu orang musyriklah, ya, salah satu kabilah itu dia tak tahan, dah memang suka berperang, tak tahan sangat, dia aman sangat tu, dia terlibat dalam satu komplot, ya, untuk berperang, akhirnya terbatal perjanjian. Maka Nabi pun pergi menunaikan, maksudnya pergi ke Mekah lah, dan akhirnya berlaku peristiwa Fathu Mekah. Jadi ketika dalam keadaan ini, ya, Nabi tidak terus pergi haji, ya, tetapi selepas itu bila sudah peluang untuk pergi ke Haj, 6 ayat inilah sebenarnya ayat yang dibekalkan untuk menjadi sebagai satu pengumuman rasmi. Ya, pengumuman rasmi daripada orang-orang Islam kepada orang-orang musyrik yang masih lagi ada di Mekah. Mereka masih lagi dibenarkan untuk pergi haji, Ustaz, ya. Pasal haji ini adalah amalan yang dibuat oleh orang musyrik, orang Islam masih lagi tradisi itu ada. Maka mengapa dibenarkan? Pasal itulah peluang untuk menyampaikan dakwah. Maka inilah ayat yang dinyatakan bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, iaitu Allah menyatakan kali ini bara'. Dan kalau kita bercakap tentang bara' ini, Allah dan Rasul tidak ada kaitan lagi, perjanjian semua terbatal dengan orang-orang musyrik. Ini sebagai satu tamparan kepada orang-orang musyrik bahawa mereka ini dah tak boleh lagi nak buat ataupun kerjasama. Sekarang ini umat Islam dah menang lah ni. Umat Islam dah menang. Kalau dulu mereka serang umat Islam, mereka hukum umat Islam, denda dengan letak batu di atas Bilal itu, kali ini mereka itu tidak lagi boleh berjanji dengan orang Islam mendapat pertolongan daripadanya. Adakah terus menerus? Tidak, ya. Diberi masa berapa lama? Fasihu fil ard. Apa maksud fasihu ini? Maksudnya seperti air, Ustaz, ya. Kalau katakan air itu je terpancar begitu kan. Jadi sila terpancar ataupun tersebar di atas muka bumi, sila get out lah sebenarnya. Jangan ada dekat sini. Arba'ata ashhurin, 4 bulan diberikan masa. Mereka diberi masa 4 bulan. Jadi maksudnya daripada tarikh pengumuman tersebut sampai 4 bulan mereka boleh berada kat situ, lepas tu dah tak boleh lagi muncul berada di kawasan Makkahul Mukarramah tersebut. Jadi bila ini berlaku, ini cuba Ustaz bayangkanlah, Ustaz, ya, tokoh-tokoh yang pernah duduk, orang-orang besar, pangkat besar dekat Mekah itu kata 4 bulan saja kita bagi. Dan 4 bulan itu kira lama juga, Ustaz. Ini melambangkan bahawa Islam ini amat bermurah hatilah. Kalau zaman dahulu, zaman Firaun ke zaman Ad, Samud apa sebagainya, kalau kita faham, mereka ini diberikan azab-azab kecil sebelum azab besar. Betul. Azab kecilnya dapat katak, dapat darah, ya. Azab besarnya ialah sampai Firaun itu tenggelam, habis hancur. Ad digegarkan, Samud apa sebagainya. Umat Nabi Muhammad tidak dibuat begitu. Tidak, ya. Kalau banjir ke apa sebagainya itu hanyalah yang kecil, tapi dia tidak akan disapu habis dengan gegar dengan gempa bumi apa sebagainya, tak. Tetapi salah satu cara azab yang diberikan kepada orang yang musyrik yang menyerang Islam di dalam Nabi Muhammad ini adalah sahabat. Ya, maksudnya mereka ini akan diberikan perang itu azab kecil mereka, dan azab paling besar di dunia ini sebelum azab yang lebih besar di akhirat nanti ialah Fathu Mekah. Pasal apa Fathu Mekah? Pasal kalau contoh di sini mereka akan diminta untuk fasihu fil ard arba'ata ashhur, iaitu sila bersebar, jangan ada kat sini lagi, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha muhzil kafirin, iaitu apa maksudnya? Dan sesungguhnya Allah menghinakan, ya, dan ketahuilah bahawa kamu tidak dapat melemahkan Allah, sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Selama hari ini mereka rasa mereka boleh tekan kepada orang Islam dekat Mekah. Dekat Mekah itulah tempat Abu Lahab, ya. Kalau kita tengok tandasnya sekarang, Ustaz, ya. Tapi Allah hina sehina-hinanya. Jadi tandas je, ya, rumah Abu Lahab tersebut. Wa adhanum minallahi wa rasulih, ya, dan satu isytihar daripada Allah dan Rasul kepada umat manusia pada haji akbar. Apa maksud haji akbar? Haji yang biasalah, Ustaz, ya. Pasal dia bukan haji, ada orang kata haji hari Jumaat, bukan. Orang Arab dia faham haji akbar tu haji yang biasa, haji yang kecil itu adalah umrah. Ya, jadi haji itu yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah peluang Allah umumkan pada waktu itu, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ini kena baca betul, Ustaz, ya. Pasal asasnya itu ada orang pada zaman Ali tu kan, dia kata bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia jadi rasulih dah lain dah. Bahaya tu. Maksudnya itu mencabar akidah, ya.
musyrik dengan rasul tu sama. Tapi wa rasuluh itu Allah dan rasul bari daripada musyrikin. Jika mereka bertaubat, jika kamu bertaubat itu lebih baik, ya. Tapi kalau wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, ya, iaitu kamu tidak dapat mengalahkan Allah dan berikan gambar gembira dengan azab yang amat pedih. Azab dekat dunia dah pedih dah, iaitu dia kena halau, dan kalau tidak dia akan diperangi, ya, akan diperangi. Tapi kalau mereka masuk Islam bertaubat, okey. Ya. So ini adalah isi daripada ayat yang ketiga ini. Dan ayat yang keempat tu illal ladzina ahadtum, kalau ada yang berjanji dan dia tidak membantu kepada orang-orang yang bermusuh, ya, yang itu sila habiskan janji. Setahun ke 2 tahun ke, tapi syaratnya apa? Dia jangan membantu kepada musuh. Fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ini pelajaran ringkas, kita nak sambung lagi selepas ini Ustaz, ya. Kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan bari'a ataupun bara' Ustaz, ya, terputus, terpisah, ya. Perkataan ini 39 disebut, 31 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah perkataan pertama yang kita jumpa pada ayat pertama, dan biasanya persatuan-persatuan pelajar Islam, ya, dia akan cakap al-bara' dan al-wala', ya. Jadi kadang-kadang kefahaman tu ada yang betul, ada yang silap. Dia kalau yang silap tu ialah bara'-nya itu hanya dalam satu organisasi saja. Kalau dia persatuan A contohnya, dia mesti wala' kepada ketua tu saja. Ketua orang lain, kalau orang lain beriman pun dia kata itu bukan wala' saya. Kan, pasal dia sudah diterjemahkan mengikut selera persatuan. Betul. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Sebenarnya asas kepada wala' adalah keimanan pada Allah dan Rasul. Orang sana beriman pada Allah Rasul, saya kena beri wala'. Ya, saya kena melindungi dan jaga dan beri pertolongan. Dan kalau katakan orang itu tidak beriman pada Allah, saya kena bara'. Ya, daripada bab akidah, tapi bab akhlak masih lagi kita masih Nabi jaga hubungan sesama, bukan Islam, ya, tetapi dari segi akidah, ya, dari segi ketaatan pelindungan itu tidak diberikan. Jadi ini kefahaman yang harapnya membantu kepada kita semua. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saban hari kita bersama dengan Al-Quran dalam Al-Quran Time. Mudah-mudahan menjadi kekuatan juga buat kita untuk bersama dengan Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam, sebagaimana doa yang selalu kita bacakan. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Jadi hari ini kita bermula surah At-Taubah. Subhanallah, saya rasa saya baru lagi Ustaz up dekat Facebook. Kan, hari ini kita bermula awal surah Al-Anfal. Hari ini dah Allahu Akbar surah At-Taubah pula. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan hari-hari yang berlalu itu kita tidak dilupakan ataupun kita tidak disibukkan dengan perkara lain. Allah ruangkan masa untuk bersama dengan Al-Quran saya. Kalau tak dapat pukul 12, insya-Allah dapat pukul 5.30 contoh, ataupun malam ataupun subuh kan, pukul 5 petang sebagainya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sebab banyak sangat yang kita dapat pelajari, macam contoh hari ni. Lah baru tahu hari ni tak ada bismillah dalam Bara'ah ni. Saya ingatkan sebelum ni dia Quran saya ni tak ada ni, rupanya memang tak ada. Dan saya sempat tengok tadi antaranya Syekh Ar-Ramli menyatakan makruh baca basmalah awal, sunat bila pertengahan nak baca basmalah. Tapi kalau pandangan Ibnu Hajar, antaranya Syekh Ibnu Hajar ataupun Ibnu Abdul Haq ataupun Asy-Syarbini menyatakan haram baca basmalah pada awal, makruh baca pertengahan.
Jadi kalau saya biasanya yang saya baca ialah permulaan atau pertengahan memang saya auzubillah jelas dalam surah At-Taubah ni. Jadi dan Ustaz sebut tadi pasal perjanjian dan sebagainya, saya sempat juga tengok tadi antaranya disebut oleh Imam Al-Qurtubi, antara sebab tak ada basmalah tu sebab pemutus orang zaman dulu, Arab dulu kalau nak putuskan perjanjian dia tak ada basmalah. Dan pernah Nabi utus Sayyidina Ali membacakan surah At-Taubah ni tanpa basmalah untuk menyatakan putus. Perjanjian yang Ustaz sebut tadi kan. Dia sebenarnya Nabi hantar Saidina Ali itu untuk maklumkan 6 ayat pertama ini turun, ya, diberitahu pada Abu Bakar untuk beritahu. Subhanallah. Jadi subhanallah banyak kita dapat belajar tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Dan kita nak terus Hafazah untuk kita kongsi pula pengajian ulang kaji tajwid kita. Hari ini kita nak tengok, sebelum kita belajar ikhfa hakiki. Kadang-kadang ada kita keliru, ikhfa hakiki ni dengung idgham macam mana pula? Ini kita saksikan hari ini, kita kongsi perbezaan di antara nun sakinah dan tanwin, perbezaan antara ikhfa dan juga idgham. Yang pertama, ikhfa tiada tasydid kerana ketika membacanya, manakala idgham bertasydid ketika membacanya. Yang kedua, ikhfa berlaku dalam satu dan dua kalimah, manakala idgham berlaku dalam dua kalimah sahaja. Dan yang ketiga, ikhfa hurufnya ada 15. Ingat tak tu? Boleh nanti sahabat-sahabat tolong isi dekat ruangan komen tu huruf-huruf ikhfa 15 huruf, manakala idgham hurufnya ada 6. Boleh nanti saya kongsikan dengan kita kan, ada penonton semua kongsikan dengan kita huruf-huruf ikhfa dan juga huruf-huruf idgham. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz berkongsi pada hari ini tentang nun sakinah dan tanwin. Ini pelajaran yang seterusnya lah ya. Betul, dia punya banyak ya sebenarnya tentang nun sakinah ni. Ingatkan dulu yang dah tahun 15 kita dah habis tu kan. Rupanya ada lagi tahap-tahapnya ataupun cara nak membunyikan mengeluarkan makhrajnya dengan betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan terus belajar bacaannya. Dalam masa yang sama ialah kandungan daripada surah At-Taubah ini. Amat menarik di hujung ayat 4 tadi Ustaz ya. Ustaz baca tadi innallaha yuhibbul muttaqin di hujung itu. Ya, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai kepada orang yang bertakwa. Pasal ini sebenarnya Fatu Mekah ya, bila Fatu Mekah pembebasan Mekah itu tidak ada tumpah darah. Betul. Umat Islam sudah berkuasa. Ya, tempat dulu kena pukul, kali ini yang kena pukul itu dia naik, yang memukul itu kena. Ya, malah diberi warning 4 bulan sahaja. Get out daripada sini kan. Jadi pada waktu ini ialah dah ada kuasa ya, biasa orang cakap power corrupts kan. Dengan kuasa dia akan menyebabkan seseorang itu akan jadi rosak. Maka Allah mengingatkan di hujung ayat 4 ini innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa walaupun sudah ada kuasa, dia tetap juga melaksanakan keadilan. Ini penting sangat Ustaz ya. Pasal apa? Pasal kadang-kadang orang tu dia sebelum dia jadi pemimpin kan, dia okey lagi. Dia nobody, tolong ya. Masa nobody. Ya, bila somebody tu, dia punya, kalau dia katakan dia sibuk kah, okeylah lagi kan. Tetapi kalau katakan dia melakukan perkara-perkara kezaliman, ya, ini diingatkan pada ayat 4 tadi, iaitu di hujung itu Allah kata Allah suka kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia sudah berada di atas. Ya, ketika sudah berlakunya peristiwa Fatu Mekah ini sendiri. Jadi ini adalah ayat yang keempat, dan ayat yang kelima ini yang itulah yang orang kata apa, ayat ganas dalam Islam. Kita nak baca dan kita nak faham sebenar-benarnya betul ke Islam ni ganas ataupun ayat ini sebenarnya, untuk maklumat tuan-tuan, turun ketika perang. Kan? Kita kena ingat ini turun ketika zaman boleh berperang, dan Allah suruh buat persediaan untuk ke Mekah itu untuk berperang, tapi rupanya tak payah perang. Ya. Tapi mari kita tengok dahulu ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak sambung 2 ayat lagi dalam surah At-Taubah ini, ayat 5 dan ayat 6. Jadi kita sambung bacaan kita tadi dengan bacaan ras. Kita terus untuk halaman ini kita baca ras ya, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat daripada ayat yang kelima dan ayat keenam daripada halaman pertama surah At-Taubah. Apabila telah habis bulan-bulan haram, ya, 4 bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat intipan. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahagian pertama tu Ustaz, ya. Itu yang dicakap tadi, bila telah habis bulan haram, ada 4 bulan haram, ya, di dalam agama kita ni. Tapi cabarannya orang Quraisy ni, dia bulan haram itu pun mereka dah tahu dah kan, bulan itu dia main anjak-anjak kan, ya, pasal dia rasa macam dia nak perang, dia kata okey kita anjakkan sikit satu bulan sampai anjak tu sampai kembali pada yang asal, akhirnya keluar ayat ini. Maksudnya bulan itu dah jadi betul balik semula. Selama ni mereka main tukar-tukar aje, ya. Jadi ini ialah kalau kita tengok pada Bani Israel, dia main tukar-tukar aje, Jumaat, Ahad, Sabtu. Dia ingat macam peraturannya dia yang punya, ya. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu temui, tangkap dan kepung mereka dan awasilah di tempat intipan. Semua tempat dikawal dan perlu dihapuskan. Ini sebenarnya ini adalah pengumuman ketika peristiwa Al-Hajjil Akbar, ya, haji pada 9 Zulhijjah tadi Nabi ada. Jadi Nabi umumkan, ya, perkara itu agar orang-orang yang memusuhi kepada agama Allah ini mereka sila keluar, ya, ataupun masuk Islam, ya, tetapi tidak boleh lagi mereka itu diterima, ya. Jadi bila kita faham begini, faizan salakha ini daripada perkataan salakha ini, kalau kita pernah jumpa dalam surah Al-A'raf, yang kisah Bal'am bin Ba'urah itu, yang dia ada kebenaran, kemudian dia bersalin kulit, istilahnya kan, macam ular salin kulit itu, dia tukar. Faizan salakhal ashhurul hurum, sepatutnya bila dah habis bulan 4 bulan tersebut, dia sepatutnya dia dapat bila dah 4 bulan keamanan, boleh fikir, boleh tengok, akhirnya dapat kebenaran. Tapi kalau masih degil lagi, maka itu yang berlaku, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum, ambil tawan mereka, wahsuruhum, iaitu halau mereka dari menguasai negeri Islam dan memasuki Mekah, waqudu lahum kullam marsad, ya, cari mereka ini dan pastikan mereka tidak muncul lagi. Ayat ini diumumkan ketika di Mekah itu, maksudnya di dalam Hajj itu tadi kan, untuk maklumkan bahawa we are serious. We are serious. Tapi mungkin ada yang bertanya, ini kita kena amalkan sekarang ke? Kan? Ideanya apa tuan-tuan? Ialah apabila kita faham ini surah yang turun ketika peristiwa Fathu Mekah itu tadi. Kita kena faham bahawa yang ini dibuat kepada orang yang memusuhi kepada umat Islam. Kita tengok dalam sejarah pun sebenarnya, kalau mereka ini kembali pada Islam ataupun mereka ini ada perjanjian-perjanjian,
perjanjian law of the land, mereka duduk dalam sebuah negara. Kalau di Andalusia tu orang Kristian, orang Yahudi, okey duduk kan. Tapi ini dalam konteks Fathu Mekah. Kita kena faham sejarah itu, pasal kalau kita ambil konteks yang lain, ayat ini kita akan rasakan macam kalau jumpa orang musyrik ya, orang kawan saya tu kan. Kita akan betul. Ya, sebenarnya dalam surah ini dinamakan surah At-Taubah, ada lebih kurang 16-17 kali berulang perkataan At-Taubah ini. Allah nak mengingatkan kalau zaman Nabi Musa itu ada gunung yang nak dihempap itu untuk pegang pada kitab tu biquwah. Jadi maksudnya selama ni jomlah kita masuk Islam, jomlah masuk Islam. Kali ini sila masuk Islam, ataupun kalau tak nak tak apa. Tetapi jangan memusuhi kepada Islam. Ya, kita berjanji tak apa, tapi jangan memusuhi, jangan kacau, jangan pula untuk merancang komplot-komplot seterusnya. Mesejnya clear. Maksudnya tidak ada pasangan dalam agama, konsisten, jangan kacau kepada orang Islam, jangan sampai membuat kerosakan-kerosakan di muka bumi ini. Jadi peluang untuk taubat itu dinyatakan fa intabu wa aqamus salah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Ya, jika mereka ini taubat, mendirikan solat, memberi zakat, tinggalkan. Maksudnya mereka ni dah okeylah, tak payahlah nak kacau lagi pasal mereka dah mematuhi syarat innallaha ghafurur rahim, pasal Allah itu amat pengampun, Allah amat penyayang. Dan mengapa orang-orang di Mekah itu tak suka Islam? Salah satunya Ustaz ya, bila kita tengok kat sini wa atuz zakah ya. Selain daripada solat ni tak apalah lagi. Ya, dia mungkin kacau sikitlah kepada agama nenek moyang mereka, tapi kumpulan orang-orang bisnes dia tak suka pada Islam. Dia kena bagi duit kan? Habis duit kata. Habislah dia punya projek dia. Kan? Projek berhala dia, projek arak dia, apa sebagainya habis. Ya, jadi dia tak suka. Tapi di sini Allah kata sebenarnya kalau kamu bertaubat, kamu buat bisnes yang okey, kamu akan keluarkan zakat, maksudnya kamu akan jadi kaya juga kan. Jangan, don't worry, sebenarnya innallaha ghafurur rahim. Dan itu antara sebab, itu sebabnya orang bisnes dia tak suka dakwah, kerana ada perkara-perkara yang mengganggu dia. Kalau tak ganggu dia tak kisah kan. Itu yang kita boleh nampak daripada segi sejarah. Dan pada ayat 6 itu wa in ahadum minal musyrikin, jika ada orang musyrik minta perlindungan, istajaraka, apa yang kita kena buat? Fa'ajiruh, kena beri perlindungan hatta yasma'a kalam Allah. Tujuan kita memberi perlindungan itu adalah untuk mendengar kalam Allah. Itu yang tadi tu. Maksudnya perang dalam Islam bukan kerana kita nak menyerang, satu. Yang keduanya ialah kalau kena serang kita melindungi ya. Tapi dalam masa yang sama, kalau dah berada di Fathu Mekah, dah ada kuasa itu sama ada orang itu jangan buat hal lagi, ataupun dia kena mendengar kepada kebenaran yang ada, itu yang disampaikan. Thumma ablighuhum ma'manah. Kemudian apa yang perlu buat? Kembalikan dia ke tempat yang aman jika tetap tidak beriman. Maksudnya jangan kacau dia. Jangan kacau dia pasal dia dah minta perlindungan. Jadi bukanlah maksudnya sila get out daripada sini. Ya, kalau dah minta perlindungan dalam sebuah negara, tetap diberikan perlindungan. Ya, tapi beri peluang untuk dia dengar tentang Islam, tentang ayat Al-Quran. Dakwah kena jalan juga. Ya, jadi yang tak boleh hanyalah di kawasan Mekah je lah, pasal itu tanah haram misalnya. Tapi negara-negara Islam lain boleh, orang Islam masih wujud lagi. Jadi kalau ada yang kata bahawa ayat ini menunjukkan bahawa orang bukan Islam tak boleh duduk kat negara Islam, kita kena halau orang Cina yang Buddha ke Kristian, itu kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah. Dia kalau kita hatta yasma'a kalam Allah, dia dengar ayat Allah, kita tak boleh paksa dia. Okey, sekarang nak masuk Islam ke tak nak? Tak nak kau kena. Bukan. Sila kembalikan dia ke tempat yang aman jika dia tidak beriman. Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Mereka ambil keputusan itu pasal mereka tak tahu. Betul. Ya, mereka tak tahu, itu sebabnya mereka memusuhi Islam. Ya, ataupun mungkin mereka ini akan mengacau. Ya, tetapi bila kita dia tak kacau, kita bagi tahu dia masih lagi tak faham ke, dia tak nak terima, it's okay. Dia boleh berada di dalam negara Islam, dan sejarah membuktikan perkara tersebut. Ya, di Madinah, di Andalusia, di Cordoba, apa sebagainya. Jadi ini adalah intisari sebahagian daripada halaman pertama daripada surah At-Taubah. Mari sama-sama kita perhatikan situasi keseluruhan bagi halaman ini. Iaitu sebelah kiri atas itu kita bercerita tentang orang Islam batal perjanjian, takut orang-orang musyrik Mekah. Selama ini mereka yang tunjuk power. Tapi kali ini mereka sendiri yang takut. Tapi menariknya Ustaz ialah Islam ataupun Quran Allah bagi pada umat Nabi Muhammad 4 bulan. Subhanallah. Ya, tak macam umat Nabi Nuh. Bila kata dah kena saja
malam tu kena habis alatul okey. Jadi itu yang menyebabkan mereka takut, merasa amat gentar. Di sebelah kanan atas itu bercerita tentang terima Islam, ya, terima Islam ini dan sanggup untuk keluar, ya, sama ada terima Islam ataupun keluar daripada kawasan itu dia punya syaratnya lah, kan. Kerana apa? Kerana kita tak nak musuh dalam selimut ni sebenarnya, kan. Tapi kalau di hujung nanti kita akan nampak bahawa sebenarnya kalau tak nak terima tapi tak kacau, okey. Ya, itu penting. Bahagian bawah kiri itu bagi peluang, ya. Syaratnya ialah jangan sokong musuh. Kita kena jelas bahawa musyrik itu dia tidak sokong pada musuh untuk menyerang kepada Islam. Pasal ramainya itu dia nak menyerang, kan, dia nak kacau apa sebagainya, yang itu kita tidak benarkan. Dan kanan bawah itu beri ruang, ya, untuk dengar kalam Allah, dan kemudian jangan paksa, ya. Dalam Islam tidak ada konsep paksaan untuk beragama, tapi beri peluang untuk mendengar. Dan bila dah ada power, sepatutnya kita boleh bagi lebih banyak dakwah, bukan paksa. Kita just nak beritahu ini kebenaran yang kita faham. Okey, awak nak tanya apa? Sila boleh berdialog. Selama hari ini dia bias disebabkan dia ada power, dia rasakan dia betul, dan akhirnya dia tak nak dengar ayat Al-Quran, tak dengar kepada dakwah. Dan inilah gambaran daripada halaman 187 yang ingin kita bawa kepada resolusi tindakan kita bersama. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, apabila kaum musyrik bermusuh dan menyerang, tiada lagi ikatan kedamaian, ya. Bila dia menyerang dan bermusuh, kalau dia tidak kacau, tapi sebenarnya Allah dah beritahu bahawa lambat laun kalau dia tidak diberi dakwah, dia akan kacau. Yang pertama. Yang kedua, tunaikan janji melindungi bukan Islam asalkan mereka tidak mungkir janji dalam sesebuah negara Islam, ya, iaitu mereka ini masih lagi tidak bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Mereka amalkan agama mereka sahaja. Itu nombor dua. Nombor tiga, lindungi orang musyrik yang minta perlindungan agar boleh mendengar pelajaran daripada Allah, tapi bukan maksudnya kita memaksa. Ini kena jelaskan betul-betul, pasal ada kumpulan yang begitu Ustaznya, dia paksa orang masuk Islam ataupun dia nak bunuh kepada orang bukan Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun dia kata lain sikit pendapat dia, sesat, lepas tu nak bunuh. Allah. Itu yang Daesh, ISIS apa sebagainya itu kita tak nak. Dan harapnya kefahaman daripada halaman pertama ini menyebabkan kita nampak, oh rupanya Islam ni mesejnya serius, satu, ya, tapi dalam masa yang sama kita tidak paksa, kita berdialog, bagi peluang orang mendengar. Pasal pengalaman tuan-tuan, bila kita dengar Al-Quran ini betul-betul, kita tadabbur Ustaznya, belajar baca, sebenarnya hati kita ini akan lebih terbuka. Betul, ya. Dan itulah yang berlaku kepada umat Islam pada zaman dahulu. Bila mereka berdakwah, bukannya ganas-ganas, ya, bukannya pedang itu hanya untuk melawan kepada orang yang menyerang. Itu saya ulang banyak kali ini pasal surah ini surah kritikal, ya, untuk kita faham dengan cara yang betul. Kita berdoa kepada Allah SWT, kita dipimpin dengan surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, lapangkan dada kami untuk mempelajari kalam-Mu ya Allah. Kurniakan kefahaman buat kami ya Allah. Kurnia kefasihan buat lidah kami menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Kurniakan pendengaran kami, pendengaran yang suka mendengar alunan bacaan kalam-Mu Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami di bulan Rajab ini ya Allah, juga bulan Syaban ya Allah, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan Al-Mubarak tidak lama lagi ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurnia kesempatan buat kami untuk terus beribadah kepadamu ya Allah, menghiasi rumah-rumahmu ya Allah, menghiasi majlis-majlis ilmu taman syurgamu ya Allah. Maka ya Allah, apalah kiranya diangkat kembali wabak ini daripada kami semua ya Allah. Kurnia kesembuhan buat saudara mara kami yang kini sedang
sedang dirawat. Jauhkan, lindungilah kami semua daripada wabak ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Kami rindu rumahmu ya Allah, kami rindu ingin sujud di lantai-lantai masjid rumahmu ya Allah. Maka perkenankan doa kami ya Allah, agar kami benar-benar dapat mendirikan Ramadan kali ini dengan penuh keimanan ketakwaan ya Rabbal Alamin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk kita selalu dapat bersama dengan al-Quran. Ustaznya, kita dapat sama dengan kesedaran daripada surah At-Taubah ini bahawa perjuangan untuk membawa ketauhidan ini adalah real, ia adalah serius, kerana kita tidak mahu berlakunya fitnah dan juga kerosakan di atas muka bumi ini. Itulah tujuan mengapa kita ingin gerakkan tabung gerakan al-Quran ini sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang. Kita ingin menyebarkan kesedaran bahawa fitnah ataupun kerosakan bukanlah apa yang kita inginkan, dan itu sebabnya mesej tauhid ini perlu diperjuangkan. Kalau tidak, kita merasakan kita akan kecewa ya. Banyak orang buat rasuah, ada orang buat rosak, tapi kita tak tahu macam mana penyelesaiannya, padahal sebenarnya puncanya itu adalah dengan keimanan yang betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 pada jam 10 malam dan 6 pagi, 5.30 Ustaz ya, tapi 6 pagi. Dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus bertaubat dan bertaubat, kerana itu adalah syarat untuk kejayaan di medan juang dalam medan kehidupan seharian. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.